Selamat pagi. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi anda semua. Selamat datang ke ruangan Facebook Johor International Youth Hub pada hari ini bersama-sama dengan saya Nazif, host anda pada hari ini di sesi Borak Sehat episod yang pertama. Okey, pada kali ini dan untuk maklumat anda semua, Borak Sehat ini merupakan salah satu program yang kita anjurkan oleh Iskandar Malaysia Smart Healthy City and Community Initiative yang mana bertujuan untuk kita tarik komuniti ini untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat, especially di Iskandar Malaysia, di wilayah Iskandar Malaysia secara khususnya. Dan untuk makluman anda semua yang mana baru saja bersama dengan kita, program ini juga kita anjurkan bersama-sama dengan pihak Iskandar Youth Hub secara santai, dan viewers pada hari ini boleh bersama-sama dengan kita untuk memberikan soalan dan juga komen di ruangan komen yang disediakan pada hari ini. Dan dalam program Borak Sehat ini juga kita akan bersama-sama komuniti-komuniti di Iskandar Malaysia bagi berkongsi pengalaman, cerita, tips-tips dan juga apa saja aktiviti yang mereka lakukan yang mana menjerumus ke arah aktiviti yang lebih sihat dan lebih bermanfaat, yang mana boleh tarik lagi ramai komuniti-komuniti kita untuk join dan lakukan aktiviti ini bersama-sama. Dan untuk maklumat anda semua, series ni bukannya hanya satu series, kita akan ada banyak lagi episod-episod yang seterusnya. Ini baru episod yang pertama. So kita akan ada apa orang kata banyak lagi untuk next in future kita punya episod ni. Dan apa yang paling penting, stay tune di Facebook dan juga kita punya social media lah. So and kepada anda semua yang mungkin baru saja bersama-sama dengan kita, boleh minta lagi untuk anda sharekan lagi kita punya Facebook live pada hari ini, sesi Borak Sehat kita. Yang mana akan saya memperkenalkan juga siapakah panelis kita. Jeng-jeng seperti mana yang anda dah tahu yang ada di poster. So teruskan share dulu sebanyak mungkin kepada rakan-rakan yang lain agar mereka semua tahu. Kejut diorang lah kalau belum bangun tidur, maklumlah pagi ni kan, bulan-bulan puasa pula tu. Tapi kenalah cergas, make sure anda cergas. Harap anda sahur lah pagi tadi kan. Kalau ada yang kalau bukan beragama Islam sekalipun, mungkin anda dah boleh breakfast, kejut-kejut kawan anda yang lain. Pakat-pakat mai sama-sama dengan kita di program Borak Sehat pada hari ini. Kerana apa? Kerana untuk lucky sharer pada hari ini kita ada hadiah misteri menanti anda. Dan make sure please tolong do share kepada kawan-kawan anda, grup-grup di Facebook yang anda ada sekarang ni. Terus bagi share link masuk semua pap dan kita akan orang kata lagi rancak dan meriah lah kita punya sesi Borak Sihat pada episod yang pertama ini. Dan jangan lupa follow Facebook kami di Iskandar Malaysia Official dan juga Johor International Youth Hub. Okay, so satu follow, satu love. Tolonglah follow kami dan terus stay tune kerana info-informasi mengenai program-program yang akan kita lakukan akan kami kongsikan di Facebook kami. Dan pada anda semua, untuk episod kali ini bersempena nama pun bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan untuk itu saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Malaysia dan khususnya di Iskandar Malaysia. Semoga anda terus kekal cergas kerana topik kita pada hari ini, kekal cergas, puasa bukan alasan. Maknanya bulan Ramadan ni bukannya alasan anda untuk tak puasa dan tak cergas. Okay. Dan seperti mana yang anda telah nampak, korang dah boleh tengok di poster yang telah pun kita post beberapa hari awal, beberapa minggu awal kita post untuk dapatkan orang kata attention anda semua ni. Kita ada dua panelis ataupun individu yang cukup Nazif kagum mengenai aktiviti ataupun penglibatan mereka secara khususnya dalam bidang sukan dan juga kesihatan, di mana dua individu ini bagi Nazif ia tidak asing lagi, yang mana kalau kita dapat anda tengok dekat poster tu, kita ada Mok Judo dan juga Izzat Zain. Okay, so inilah dua panelis yang akan bersama-sama dengan Nazif untuk menceritakan dan kongsikan tips-tips mereka mengenai kesihatan dan juga kecergasan. So guys, okay, so Nazif akan ceritakan sedikit kita punya panelis Mok Judo yang pertamanya. Okay, kalau untuk makluman anda semua, Mok Judo ni merupakan seorang cikgu. Okay, dia seorang cikgu sekarang ni profesionnya, dan beliau merupakan asal daripada Kuala Lumpur dan dah lama di Johor. Okay, dan kalau tak silap saya, dia merupakan seorang graduate UTM Skudai, betul okay? Betul. Beliau dalam mengambil bidang business admin. Okay, so
Dan untuk hadirin sekalian, untuk viewer-viewer kita yang mana belum kenal Mok Judo ni merupakan atlet juga. Dia pendidik dan dia juga aktif dalam beberapa bidang sukan iaitu kalau Nazif nak boleh share dengan you guys semua, Mok aktif dalam judo, rugby, betul dan juga MMA. Betul. Ada tiga. Ya, betul. Yes. So bersama-sama dengan saya di screen, Mok Judo. So Assalamualaikum Mok. How are you? Waalaikumsalam. Sihat. Okay, so untuk you guys kalau nak tahu, nama sebenar beliau adalah Muhammad Fakhrul Izzat tapi lebih mesra dikenali Mok Judo kerana apa tu Mok? Boleh ceritakan sikit kenapa dipanggil Mok Judo ni? Apa yang special nama Mok Judo ni? Okey, nak jadikan cerita masa sekolah, masa tu kita sekolah sukan lah, kat sekolah sukan. Main nama bila masuk sekolah sukan ni orang semua ramai badan besar dan banyak makan lah. So ni nak dijadikan cerita ni, Mok ni sebab badan kita masuk sekolah ni, badan kita kira berisi lah, gemuk jugalah. So orang panggil gemuk. So bila panggil gemuk diorang macam tak best sebab kita dah tak gemuk sangat. So orang tukar perkataan GE tu orang buang, diorang jadikan Mok je. Dan kebetulan pula Mok masa tu ramai, letaklah nama Mok Judo. So orang tahu Mok Judo. Okey. Mok Judo sebab judo lah Yes, satu lagi background sebab kita main judo. Lepas tu bila pergi fight pula, cuba nak tukar nama lain. Tapi sebabkan nama ni dah komersial, so kita teruskan pakai nama Mok Judo lah. Dengan bincang dengan coach, dengan manajemen, dia kata nama awak dah komersial, so kita teruskan pakai nama Mok Judo. So itu sampai sekarang lah orang kenal Mok Judo. Betul. So dalam bidang judo dan juga MMA ni Mok, so boleh sharekan tak the biggest achievement dalam judo dan juga MMA yang Mok pernah kecapi sekarang? Okey, kalau ikutkan saya punya best achievement saya ialah saya start main judo ni masa umur daripada form 1 lah, tingkatan 1. So bila start dari tingkatan 1, dan yang the best moment is bila saya dari form 1 tu, saya terpilih untuk mewakili negara pergi ke Bangkok masa form 1 selepas beberapa bulan training. Dan dari situ coach nampak potensi saya ni lebih boleh pergi jauh, dan sampailah umur 17 tahun saya diserap masuk ke dalam skuad Malaysia untuk main judo lah. So first time juga saya dapat medalist. First medalist saya dapat untuk SEA Games ialah bronze medal lah, pingat gangsa. Dan dapat pergi World Cup. Saya paling seronok dapat pergi World Cup judo di di Mongolia, Chingisan. So dan 2019 saya bermain lagi, tapi bukan je main judo, saya bertukar sukan main kepada combat sambo. Combat sambo ni ramai yang tak tahu. Sebenarnya combat sambo ni siapa yang tengok UFC, MMA kan, UFC tu saya main, kiranya saya main sukan Khabib lah. Siapa tak kenal Khabib kan, saya main sukan dia. So orang panggil saya Khabib Malaysia lah, lebih kurang macam tu. So masa main tu lah barulah saya tukar sukan sebab saya main MMA. Saya dapatlah silver medalist pula untuk negara. Alhamdulillah. Dan MMA pun 2019 sebelum tu 2018 saya dapat ni lah, 2018 2017 macam tu saya dapat tali pinggang untuk middleweight champion pula. So itu sebabnya saya terpilih untuk mewakili negara untuk main combat sambo lah. Dan beramai yang kalau ikutkan negara kita masih lagi tak ada kita ketandusan lagi atlet combat sambo lah sebenarnya. So ramainya dia serap ambil budak-budak MMA saja. Dan kebetulan saya pula ada judo. So itu bonus untuk saya lah, untuk saya mewakili negara untuk combat sambo. Okay. Terima kasih Mok atas orang kata pengenalan yang cukup ringkas mengenai achievement dalam sukan judo dan juga MMA. Terima kasih. So guys, kita punya second panelist kita, Muhammad Izzat, lebih mesra dikenali sebagai Izzat Zain. Okay, beliau berasal daripada Kota Tinggi. Hai Izzat. Hai, Assalamualaikum. Okay, boleh dengar saya? Waalaikumsalam. Boleh. So macam mana puasa? Okay, hari ni? Puasa? Okey je, tak ada masalah. Baru hari ke-6 kan? Alright, harap-harapnya Mok dengan Izzat pada hari ini, terima kasih untuk bersama-sama dengan kita. Untuk makluman anda semua, inilah Izzat Zain, orang kata lelaki yang pernah viral suatu ketika dahulu dan sekarang, yang mana
kalau anda pernah dengar cerita ataupun pernah melihat story seorang lelaki yang dulu berbadan agak gempal tapi sekarang sudah persis gaya seorang model, inilah dia, Izzat Zain, orang Kota Tinggi. Dan pada hari ini Izzat Zain dengan Mok Judo akan berkongsikan cerita-cerita mengenai apa aktiviti yang sesuai di bulan Ramadan yang benar boleh kita lakukan untuk kekal cergas. Itu objektif kita yang pertama, untuk kekal cergas. Dan okey, untuk Izzat Zain boleh share sikit kepada viewer-viewer kita apa latest story ataupun latest aktiviti yang Izzat jalankan pada waktu sekarang ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana join live di Johor Youth Hub. Terima kasih juga kepada Iskandar Malaysia dan juga Johor Youth Hub kerana jemput saya dan Mok Judo di live pada hari ini. Saya sangat membesar hati. Okey. Saya Izzat Zain, Muhammad Izzat Muhammad Zain, memang anak Johor. Dilahirkan di Kota Tinggi, membesar di Kuala Lumpur dan balik semula ke Johor Bahru lah dalam 7 tahun lepas. Okey. Saya adalah pengasas kepada Better Body Project. Program Better Body Project ini adalah sebuah program di mana saya membantu orang untuk memotivasikan orang untuk lose weight, untuk sama-sama menurunkan berat badan. Sebab apa? Sebab dulu macam kalau kepada yang mengenali saya dulu berbadan besar 140 kg. Tapi dalam lebih kurang 11 tahun lepas ke 10 tahun lepas ke macam itulah lebih kurang. And then saya teruskan kehidupan saya hari ke hari dengan gaya hidup yang sihat, dan saya pun mengajak orang ramai untuk bergerak menuju ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Sebab apa? Sebab saya tahu bila kita dah berubah ke arah lebih sihat tu, kehidupan kita ni berubah 360 darjah. So saya dah rasa, saya nak ramai lagi rasa, saya punya clients dah rasa, saya punya kawan-kawan pun dah rasa. Jadi saya nak ramai lagi orang yang dapat merasakan kenikmatan bila kita berjaya keluar daripada obesity kepada berat badan obesity kepada berat badan normal. Macam tu. So dan saya juga baru habis saya punya online Better Body Project, sebab sekarang PKP kan, so saya buat online. So it's 3 bulan punya program, dah habis dah 3 bulan tu, alhamdulillah. Ada lebih kurang dalam 70 orang peserta. Dan sekarang ni bulan puasa, saya banyak beristirahat di rumah sebab saya ni kerja sendiri. Saya banyak work from home and fokus kepada diri sendiri, fokus kepada puasa dan Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih Izzat. So nampak kalau sekarang ni memang program banyak online lah So yang untuk kita jaga SOP, juga memastikan agar COVID-19 yang sedang melanda di negara kita dan juga di serata dunia ni akan berkurang dan juga hilanglah di dunia ni. Dan kepada anda semua sekali lagi, saya ingin sukacita ingin saya kongsikan kepada anda, kalau baru saja join, so selamat datang ke sesi borak sihat kita pada hari ini bersama-sama dengan saya Izzat Zain dan juga Mok Judo di episod yang pertama di Facebook Youth Hub. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Hub untuk adakan sesi borak sihat pada hari ini. Dan please do like and share. Make sure anda sharekan lagi kita punya live session ni untuk kita dapatkan more numbers untuk kita kongsikan info-info yang selepas ini akan diberikan ataupun yang akan diceritakan oleh Izzat Zain dan juga Mok Judo pada hari ini. Dan so please tolong sharekan banyak-banyak, dan kalau boleh pun kita harapkan kepada anda semua sebab kita ada hadiah misteri sebenarnya, macam Nazif cakap daripada awal program kita pada hari ini, yang kita ada hadiah misteri untuk lucky sharer yang bertuah, dan kita akan kontak anda selepas habis saja live session borak sihat kita pada hari ini di episod yang pertama dalam topik kekal cergas puasa buka alasan. Okey, untuk Mok Judo pula boleh story sikit. So apa sekarang yang Mok Judo buat? Dengar-dengar juga Mok merupakan personal trainer juga ya? So kalau boleh kita nak dengar pula Mok Judo untuk kongsikan story apa yang sedang dilakukan pada waktu kini dan juga waktu bulan puasa ni. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang saya boleh kongsikan pada bulan puasa ni, memang boleh nak cakap lah ramai yang ambil peluang untuk beribadat lah, mencari pahala kan. So dalam masa yang sama juga saya sebenarnya ada buat kelas juga, bukan kelas online lah, kelas bersemuka lah. Maknanya saya buat
sewa studio, saya ada buat satu tempat, tapi dengan bulan puasa macam ni memang kita boleh agak lah, memang kedatangan student tu nak datang memang agak tak memberansangkan sebenarnya, tapi apa yang saya boleh lakukan memang saya teruskan, apa yang saya buat ni memang saya teruskan. Dan apa yang saya boleh cakapkan ialah sekarang ni memang pada bulan puasa memang kita boleh agak lah, sebab ramai orang memang susah sikit datang, sebab bulan puasa ni peluang yang memang untuk sumber rakyat satu Malaysia yang orang Islam akan berebut lah. Tapi apa yang saya boleh cakapkan, apa yang kita buat, macam saya buat sekarang aktiviti saya teruskan macam biasa, macam bersukan, beriadah juga, tapi tengok pada waktu-waktu yang tertentu lah, sebab dalam masa sama juga saya ialah guru juga. So masa saya ialah sangat pack juga actually, sebab kena fokus pada kerja hakiki juga sebenarnya. Itu kerja saya punya kerja side, kerja sampingan saya lah. So dalam masa sama juga saya kena pandai bagikan masa lah antara kerja side saya tu, kerja sampingan saya dengan kerja hakiki saya setakat ni. So maksudnya Mok macam on your side you still buat aktiviti yang sepatutnya, macam training pun you still training kan, macam untuk orang kata kekal fit, and for sure lah kan, nak kekal fit and you need to train. Okay, so walaupun dalam bulan Ramadan ni senang tak you untuk buat all these thing, macam mana you bagi-bagikan waktu-waktunya. Kadang-kadang sekolah ni pun tak tentu juga kan, ada waktunya, okay, and then ada masanya you guys kena buat kelas tambahan ke apa. So how the time management, lagi-lagi especially pada bulan Ramadan ni, and untuk kekal cergas tu maksudnya, so macam mana Mok bahagikan masa Mok untuk melakukan aktiviti sihat? Macam mana Mok? Okay, sebenarnya setiap seorang berbeza-beza kan waktu kerja dia. Macam saya ni memang orang cakap cikgu tak macam dulu punya cikgu lah. Sekarang kerja cikgu ni sampai overtime juga sebenarnya. So saya punya pembagian masa saya, kalau saya katakan seminggu 3 kali atau 2 kali lah saya pergi ke gym. Dan bila saya ada masa peluang, ada masa yang terluang, saya memang grab masa tu. Dan masa yang selalu saya pergi ialah selepas waktu balik dari kerja. Kalau kita berbuka dalam pukul 7.11 minit, kalau kat Johor 7.11 minit dari Johor Bahru ni, so saya akan pergi dalam waktu selepas asar, dalam 4.30, 5 ke. So saya dapat 1 hour and a half dekat dalam gym pun dah kira bersyukur sangat untuk saya. Dan saya mengekalkan rutin harian saya seperti biasalah. Maknanya gym tu saya pergi sebab kita ni, sebab saya ni sama juga macam Izzat Zain, mentor ataupun ikon kepada fitness kan. So orang akan mematikan kita apa kita akan buat sebenarnya. So apa yang saya buat ni, saya untuk mengekalkan saya sihat lah sebenarnya. Dan orang akan perhatikan juga apa yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan ni. So apa yang saya buat kekal sepanjang bulan Ramadan ni, salah satunya pemakanan kena jaga, latihan harian tu, maknanya tak dapat harian pun dapat seminggu 2 kali atau 3 kali dalam bulan puasa pun, dalam Ramadan ni pun dah cukup baik dah sebenarnya. Dan paling penting kita punya makanan intake kita lah, makro dengan mikronutrien kita ni. Tapi ramai yang tak tahu makro dengan mikro ni apa dia yang bagus, apa yang kurang. So itu yang kita kena ambil beratkan. So selalunya bila kalau saya share dalam story ke, dalam Facebook ke, dalam IG ke, benda-benda macam ni saya share. So diorang nak tahu apa yang saya buat, sebab dalam masa sama juga diorang tak tahu apa yang perlu buat dalam waktu bulan Ramadan kan. So bila saya post kat story, ini aktiviti yang saya boleh buat lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang bila kita pergi gym ni pun tak sebenarnya kita nak kena buat kesemuanya sebab bulan puasa kan. So kita limitkan masa ataupun limitkan rutin harian ataupun rutin dalam gym tu mengikut kita punya badan kita lah, kapasiti badan kita. Kita tak boleh paksa sebab setiap seorang berbeza-beza kan. So dalam masa sama juga kadang saya ada buat PT juga, tapi PT ni saya tak ambil crowd lah, saya ambil seorang atau 2 orang je dengan kelas lagi kan. So pembagian masa tu kena sangat penting juga dengan nak solat tarawih lagi. So itu je lah yang saya boleh share kan. Okay, thank you Mok. Okay guys, so itu dari segi pandangan ataupun story daripada Mok Judo. So kita get back kembali kepada Izzat Zain. So aktiviti yang Izzat Zain pada bulan puasa yang Izzat Zain masih amalkan sampai sekarang pada waktu ini, dan untuk di penonton kita. So boleh share sikit Izzat Zain mengenai aktiviti anda bulan puasa, apa rutin
maksudnya aktiviti yang melibatkan kecergasan, so masihkah lagi pergi gym, masih lagi kah ataupun just buat kat rumah? So boleh sampaikan sikit pada kita? Okay. Betul lah cakap Mok tu. Kita ni bila dah jadi macam orang dah tengok kita ni macam jenis yang makan sihat, hidup yang kena sihat, trainer lah apa kan. So orang tengok je kita makan apa-apa hari ni. Kadang kita hapus makan yang kita makan macam kadang-kadang once in a while kita makan juga benda-benda yang macam pelik-pelik tu kan. Tapi nak hapus tu nanti kan orang cakap boleh makan ke ni? Boleh makan ke ni? Memang tentu lah tak boleh makan. Tapi takkanlah hari-hari kita orang nak kena makan ikut sayur yang hari kan. So tak adalah macam tu. Tapi itulah bila dah jadi macam ni, dah termasuk secara langsung dalam industri ni kan, jadi kita kena jaga sebab kita ni dah jadi macam motivation kepada orang dah tengok kita ni, orang dah look up to us. So kena teruskan lah. Jadi saya rasa itulah salah satu punca je kenapa saya pergi maintain je sampai sekarang. Sebab takut nak makan, takut terima sama netizen. So kiranya on Izzat Zain adalah makan tu. You scared to eat ke macam mana? Sebab tak ada. Saya dah takut makan sekarang. Dah pandai jaga makan, dah tak takut makan. So yang konsep dia sekarang ni kita kena pandai kita kena pandai apa yang kita makan, kontrol dah makan apa kita kena buat kan. So kita kena kontrol lah kan. Macam semalam saya balik kampung Terpahat, saya makan apa yang macam-macam saya masak kan. Saya tak makan pun takkan nak makan oat pula. Sebab kan dekat rumah saya sendiri, apa yang saya buat adalah bulan puasa ni memang saya akan macam biasa saya kalau makan memang tak makan nasi putih, saya akan makan cup yang low GI kan. Saya akan makan contohnya quinoa ke, brown rice ke, oat ke. Sebab oat and brown rice memang punya favorite food lah. Sebab oat tu boleh buat macam-macam kan, roll oat. Saya tak makan instant saya makan roll oat. Saya akan buat savory, kadang saya buat macam dessert, dan saya memang favorite saya memang makan oat tu lah. Okay, and saya pun masih lagi meneruskan saya punya program senaman saya untuk diri sendiri tu, saya masih buat lagi. Saya akan bersenam sebelum berbuka. So saya punya session adalah pada pukul 5 suku sampai pukul 6 suku. Sebab apa? Sebab kita masih saya tahu saya punya level macam mana. Sebab kita kena ikut diri kita juga tau. Kalau kita tak larat, kita jangan push ourselves nak exercise. You don't have to follow people. Kita jangan ikut orang. Contohnya kalau kita nampak kawan kita exercise pagi, oh dia boleh exercise pagi, aku nak exercise pagi. Tapi selama ni tak pernah exercise pun. Tiba-tiba bulan puasa kau nak exercise buka pagi. Sebab nak kuruskan halang puasa ni, nak kuruskan badan. So you don't have to do that. You jangan buat macam tu. Sebab apa, kita ikut kita punya memang sebelum ni kita buat apa, kita follow apa yang kita tahu. Jadi kau jangan tengok kawan kita exercise pagi, lepas sahur dia exercise, aku nak buat jugalah, aku boleh buat macam ni. Nanti kan kita pitam ke apa kan jadi problem pula dah. So macam saya memang tahu saya punya level, memang setiap kali bulan puasa saya akan workout, saya akan buat macam biasa je. Hari puasa ni bagi saya macam biasa je lah kalau untuk kita punya senaman ni kan. Cumanya saya akan rendahkan sikit weight, kurangkan sikit HIIT tu dalam untuk tu. Sebab saya memang saya punya exercise adalah 5 suku sampai pukul 6 suku petang. Lepas tu kita dah cool down apa semua, sampai rumah pun dah 6.30 macam tu kan, dah mandi dah nak buka dah. Lagi satu, kalau sebelum buka puasa saya suka sebab kita akan buat lebih sikit, kita boleh extra sikit sebab apa, kita tahu kita dah nak buka puasa dah kejap lagi. So kita akan boleh makan kita punya protein dan boleh makan kita punya food lah kejap lagi beberapa minit lepas tu. And so macam tu je basically. So sahur pun saya akan makan oat juga, ataupun saya makan sahur. Saya ada 3 pilihan saya nak makan. Sebab saya tak boleh makan benda yang sama hari, nanti saya jadi marah sebab nak kena bangun sahur. So bangun sahur tu jadi murung. So macam saya kena ada pilihan-pilihan saya nak makan. So satu, saya akan makan wholemeal bread dengan peanut butter. Peanut butter saya yang no sugar. Lepas tu nombor 2, saya akan pilih makan sama scrambled egg ataupun telur dengan roti wholemeal juga. Nombor 3 adalah cracker oat lah. Sebab saya kurang gemar makan overnight oat, tapi ada orang suka makan overnight oat, bukan overnight oat juga. So macam tu je basically. Tapi buka puasa saya masih makan lauk, saya masih makan ayam berlauk, ikan berlauk, sardin saya masih makan, tapi saya akan control portion lah. So basically memang Izzat sangat orang kata menitik beratkan juga pemakanan untuk kekal cergas ni, di samping amalan-amalan yalah kita punya aktiviti seperti
exercise kat gym ke ataupun tak kisah apa-apa exercise yang maksudnya akan mengeluarkan peluh lah, senang cakap kita sebab untuk menjalankan kehidupan lebih sihat ni adalah actually makanan adalah lebih penting daripada kita punya exercise ni. Sebab exercise ni basically kalau katalah kita ni housewife, kita dah buat biasa dah kat rumah, kita dah kemas rumah, mop rumah, sapu lantai, kedai baju apa semua kita dah buat dah kan. Tapi kadang-kadang makan ni yang kita tak kontrol. Bila makan tak kontrol tu jadi problem. Sebab kalau kita ikut rules of thumb untuk lose weight tu is basically 80% tu adalah diet, 20% tu adalah exercise. Itu kalau nak lose weight. Kalau kita nak build muscle ke apa, itu dah different pula konsep dia. So memang diet ni memang kena betul-betul dititik beratkan lah kalau mereka, bagi anda semua viewer-viewer kita, kalau nak kuruskan badan, make sure exercise tu 20%, 80% lagi memang you guys kena cari pemakanan ataupun diet yang seimbang, especially di bulan Ramadan. Macam tadi Izzat dah kongsikan, dia makan quinoa ataupun wholemeal bread, oat, benda-benda yang orang kata yang bagi banyak tenaga dan at least boleh bagi sedikit kalori untuk badan anda. Dan make sure anda semua follow apa yang Izzat buat dan juga mock pada hari ini untuk anda kekal cergas walaupun di bulan Ramadan. Okay, so pada anda semua, hai yang masih baru saja mungkin join, baru saja buka link kita, selamat datang ke sesi Borak Sihat episod yang pertama pada hari ini. Boleh lagi sharekan kepada rakan-rakan yang lain, ke grup-grup Facebook anda yang lain, ke grup-grup yang anda ada lah di Facebook ni, untuk kita ramai-ramaikan lagi kerana ada hadiah menanti anda kepada orang-orang yang bertuah pada hari ini. Sharer kita yang bertuah pada hari ini akan mendapat hadiah yang akan diberikan ataupun disumbangkan oleh Johor International Youth Hub pada hari ini di sesi Borak Sihat episod yang pertama dalam topik kekal cergas, puasa bukan alasan, yang mana kita bertemankan dua individu yang cukup tidak asing lagi dalam dunia kesihatan dan juga kecergasan pada hari ini yang kita bawakan, iaitu Izzat Zain dan juga Mok Judo. Okey, kepada Mok Judo, soalan anda yang akan saya tanyakan pada untuk kali ini adalah so macam training ni ataupun aktiviti yang anda lakukan ni aktiviti yang lasak. Okay, so it's macam akan ada risiko kecederaan. So macam mana? What do you think? What will we gain? What the advantage kalau kita buat aktiviti-aktiviti yang seperti Mok buat sekarang ni? So apa dia punya kelebihan dan juga kelebihan dari segi mental dan fizikalnya lah. So sebab kita tahulah kan, memang kalau ikutkan benda-benda tu semua berbahaya. So apakah kalau orang macam saya ni nak try sukan ni, apakah yang perlu kena pasti ataupun diambil berat dahulu ataupun untuk kita consider before kita join your aktiviti-aktiviti yang macam Mok buat tu? Boleh kongsikan kat kita? Okay, saya selalu juga dapat soalan-soalan macam ni sebab kebanyakannya ramai orang yang akan bertanya kat saya, kalau saya nak buat aktiviti macam awak Mok Judo macam mana pada bulan puasa ni. Saya akan tengok juga, saya akan trace dulu, saya akan selidik siasat ataupun saya akan banyak bertanya soalan mengenai tubuh badan dia lah sebenarnya. Antaranya saya akan tanya lah, okay, macam apa objektif dia. Sebab setiap seorang mesti dia nak turunkan berat badan, mesti ada objektif dia. Macam Izzat Zain mungkin lebih kepada fitness kan. Macam saya, orang kenal saya mungkin sebab lebih kepada combat sports kan. So combat sports saya ni terbagi kepada dua, antaranya macam rugby pun combat sport juga sebab dia ada engage dengan orang. Saya judo MMA pun engage dengan orang juga. Tapi saya tanya dulu, first thing dia, apa objektif kau? Apa objektif dia? So kalau objektif dia untuk buat nak turunkan berat badan, untuk self defense, so salah satunya saya cakap paling penting bila kita buat aktiviti yang saya buat ni, semestinya lah apa-apa aktiviti kita buat, weight training mestilah dapat kuatkan tulang kita sebenarnya. So dalam masa sama juga saya akan tanya dia juga apa kecederaan yang dia ada sekarang, kecuali kalau dia ada injury daripada lutut ke ataupun ligamen ke, ataupun ada masa sakit ke, saya akan tanya dia jangan ikut saya punya weight training saya. Weight training saya mungkin saya boleh angkat 200 kilo contohnya 200 kilo. Kau tak boleh ikut saya punya 200 kilo, mana kena reduce lah.
Kalau saya ada buat training, contoh saya ada buat main boxing pada bulan puasa. Okay, firstly dia kenalah belajar cara macam mana nak develop dia punya fitness dia dulu. Tak boleh terus jump into boxing ni style. Macam tiba-tiba dah expert ni kan. So dia kena belajar basic dulu. Jack cross dulu, standing macam mana. Yang paling penting ialah fitness dululah. Apa fitness kena buat? Iaitu kenalah jogging dulu ataupun buat shuttle run. Sebab saya selalu dapat orang yang buat marathon, contohnya marathon, sebab dia ni sistem badan dia dah berubah sebenarnya. Kalau buat orang buat marathon, kita ramai tak tahu anaerobik dengan anaerobik. So selalu orang buat marathon selalu buat gunakan sistem aerobik. So bila dia menggunakan sistem anaerobik yang dalam less than 10 second atau 12 second lebih kurang macam tu. So bila dia try buat, dia buat semi sistem ni, dia ikut semi training, dia cepat bengar. Dan dia pernah bertanya dengan saya, "Coach, saya buat marathon 42 km ni. Saya boleh pergi jauh, tapi kenapa tiba-tiba masuk kelas coach, saya ikut training coach, saya tak boleh, saya tak mampu nak ikut. Kapasiti jantung dia tak boleh nak support." Saya kata sebab sistem training dah berubah. Sebab saya lebih kepada anaerobik. Anaerobik maknanya dalam 10 second atau 12 second tu, dia non-stop bertumbuk, tendang. Lepas tu kena facing, kena berdepan dengan orang, opponent ataupun partner tu every second. Kalau marathon tak ada apa-apa, ataupun apa-apa sukan yang bersendirian, yang individu yang berlari jauh kan, menggunakan jantung, ataupun kita panggil LSD, long slow distance kan. So dia kapasiti dia biasa je, tapi ni pergi sampai maksimum. So that's why bila saya sarankan kepada orang ni nak ikut saya training, saya selalu akan buat health check dulu. Health check. Saya buat health check dulu, saya buat fitness assessment dulu yang paling penting. So saya nak tahu, contoh fitness assessment saya buat paling ringkas lah. Saya buat push up dulu, lari atas treadmill 2.4, half squat, sit up, yang perkara basic lah, yang semua orang mampu buat. Yang di mana di sekolah pun ada buat benda ni juga, ataupun kita panggil sekolah, kita panggil ujian sigak lah. Nak kita tahu komposisi badan orang ni macam mana. Dan dalam masa sama juga, bila kita buat exercise ni, bila kita dah dapat tahu dia punya sakit apa-apa, dalam masa sama saya buat rehab juga. Tu dalam masa sama risiko dia nak dapat sakit tu, kecederaan tu semakin berkurang lah. Itu paling penting. Dan dalam daripada segi mental pula, apa yang saya boleh cakap, bila kita dah buat training, contoh pada bulan puasa, petang kita dah buat, lepas tu kita puasa sehari yang kita buat puasa, dah confirm malam kita akan rasa letih pun, lepas tarawih kita akan cepat mengantuk. Dan ramai juga akan bertanya kepada saya, "Coach, boleh tak saya training malam? Boleh tak training malam?" Saya sebenarnya bukan tak setuju ke apa, tapi sebenarnya ikut pada orang. Dan kalau kita tengok pada research pun, ataupun sports science UK ke US, mana-mana luar negara pun memang sebab musim diorang, waktu diorang berbeza-beza dengan kita kan. Dan sekarang ni pun ramai, saya tak tipu lah, memang daripada grup cikgu, guru-guru, macam Izzaddin cakap lah, kita tak boleh ikut orang. Kalau orang tu tiba-tiba main basikal, takkan kita nak ikut dia main basikal. Kalau orang tu main gym, takkan tiba-tiba kita main gym. That's why kita kena cardiac arrest. Ramai yang mati mengejut. Saya punya geng cikgu-cikgu saya ramai yang mati mengejut disebabkan bila kawan-kawan beli basikal, dia pun beli basikal dan dia tak tahu pun dia punya kapasiti badan dia ni mampu nak ikut kawan dia tu ke tak. Dan akhirnya apa jadi, kecundang di tengah jalan dan meninggal. Itu saya cakap dengan orang, kau tak boleh ikut, awak tak boleh ikut sesuka hati pun kawan-kawan awak, dan awak kena tahu awak punya kapasiti badan awak ni macam mana. So tak boleh ikut sesuka hati. So macam orang nak ikut saya punya training pun, saya cakap dia kena tahu juga macam mana, nak tahu macam mana dia punya kapasiti badan dia tu, training macam mana. So kita tak tunjuk lah. So dalam masa sama juga, bila dia nak training pun pada waktu siang pun, dia kena tahu juga pada waktu bulan puasa, pada sahur tu makanan apa yang sesuai untuk dia. Macam Izzaddin ada 3 jenis makanan. Macam saya sebenarnya, saya pun sekarang saya memang banyak ambil beras basmati lah. Memang saya ambil beras basmati. Sebab lagi satu, saya main sukan individu. So dia ada on season dan off season, macam bina badan lah. Tapi saya memang food lover punya orang. Memang saya suka makan. Tapi macam Izzaddin cakap juga, kita kena tahu kita punya badan kita ni apa. Dan setiap seorang ada masa memori dia. So bila nak diet, nak naikkan berat badan, bila masa memori tu dah ada, senang nak jadi. So kadang-kadang bila pagi tu kadang-kadang bila saya yakin bila kita workout pada bulan puasa, memang haus tu memang akan ada lah.
That's why kalau minum air pun sebenarnya tak boleh lah sampai satu togak air, satu botol sampai selepas sahur tu memang minum satu botol 1 liter lah. Memang sebenarnya lagi cepat kita dehydrate sebenarnya bila kita minum air banyak. So minum air sekadar macam 2 gelas ke, paling sebenarnya paling teruk, paling minimum ialah 1 gelas atau 2 gelas. Sebab pada harinya kita boleh cepat buang air sebenarnya kan. So misalnya saya dalam masa sama bila kita buat training ikut kemampuan badan kita, sebenarnya kita boleh mengelakkan lagi kecederaan dan kita lagi mampu untuk bertahan lama lagi daripada segi bersukan ni. Okay, thanks. Mok kena sharekan mengenai what is the advantage and apa yang perlu dititik beratkan. So Mok and Izzat, so kita nampak ada pop up soalan daripada kita punya viewers. Okay, daripada saudara Zumi Ishak. Okay, thanks kerana join kita punya Borak Sihat pada episod yang pertama. So dia tanya, ini saya nak minta Mok jawab lah. So bila waktu workout paling sesuai semasa bulan puasa, dan tips how to avoid dehydrate time puasa. Macam tadi pun ada juga Mok cakap, tapi at least kita share lagi sekali lah untuk kita punya viewer soalan-soalan yang diajukan. Okay, kalau untuk saya punya ataupun orang lain, saya rasa memang yang sesuai waktunya ialah sejam ataupun setengah jam. Senang kita 1 jam lah, macam waktu pukul 5 suku ataupun 5:30 tu sangat masa yang sesuai untuk kita workout. Saya pernah cuba juga sebab setiap seorang berbeza-beza. Kadang-kadang kita tak tahu orang ni minum air berapa banyak, berapa sikit kan. So waktu paling sesuai pukul 5, 5:30. Sebab saya boleh jamin lah pada bulan puasa orang tak akan workout lebih daripada 1 jam pun ataupun 1 jam lebih. Sebab apa? Sebab bulan puasa kan sebab banyak tenaga yang diperlukan juga dalam masa yang sama. Dan bila kita nak avoid dehydrate ni ialah kalau gym tu memang banyak pada aircon. Sebab banyak gym sekarang dah ada aircon sebab dia nak jaga mesin dia, nak jaga besi dia kan. So kalau boleh kita avoid, salah satunya avoid daripada yang duduk bawah aircon lah sebenarnya. Dan kalau buka dekat tempat luar pula outdoor, kena kurangkan tempat yang panas punya. Dan eloknya cuaca redup lah. Tapi sebaiknya pada waktu apa yang sesuai itulah yang paling penting supaya kita boleh elakkan daripada dehydrate. Ramai orang workout pukul 3, pukul 4, tapi sebenarnya setiap seorang berbeza-beza macam saya cakapkan lah tadi. Kalau dia pukul 3 sebab badan dia dah biasa workout, tapi orang yang baru nak belajar workout ni kadang-kadang bila dia ikut kawan pukul 4, separuh jalan pukul 6 dah buka dah, tak tahan 1 jam. Sebab apa? Dah kehausan bibir dah gede. So 5:30 tu saya rasa sangat yang sesuai dan elakkan tempat yang beraircon dan tempat yang panas lah, redup-redup. So saya boleh jamin orang-orang di luar sana pun kalau workout pun, kalau nak buat aktiviti pada outdoor pun, kalau panas pun tak akan keluar pun. So kita akan tunggu redup kan. So cari tempat redup, jogging, tengok pada cuaca. Itu je. Alright, thanks Mok. So kepada Zumi Ishak tadi, so Mok juga dah jawab. So waktu yang sesuai pada bulan Ramadan ni bila? So dalam pukul 5:30 ke 6:30 ataupun 5:30 ke 6 lah, 1 jam sebelum buka puasa lah. Takut-takut nanti kalau buat latihan awal, takut-takut nanti buka awal pula kan. Tak sempat nak tukar maghrib dah buka lah kan. So itu yang sesuai. Dan untuk macam mana kekal hydrate, so make sure kalau di indoor tu kurangkan hawa dingin ataupun aircon ni, penggunaan aircon ni. Dan kalau kat luar kena cari tempat yang redup sikit kalau nak exercise tu kan. So at least taklah kena direct sunlight ataupun bahang-bahang matahari tu. Kot nanti memang akan cepatlah kita punya badan akan kehilangan air kan. Okay, thank you Mok atas jawapan yang diberikan tadi. Okay, so back to Izzat semula. Kita nak tahu sikit sebanyak sebenarnya ialah kita pun dalam borak sihat kan untuk kekal cergas pada episod kali ini. So macam kita tahu dulu Izzat badan besar, Izzat badan gempal, and then sebenarnya apa rahsia kok ada Izzat nak bagi tahu kepada anda, penonton-penonton kita di Facebook live borak sihat pada hari ini, rahsia anda untuk mendapatkan berat badan yang ideal macam sekarang ni, yang elok macam ni. Okay, so basically rahsia tu tak ada rahsia pun sebenarnya. Dia sebenarnya benda yang sama je macam semua orang cakap. It's just apa yang kita sanggup lakukan untuk kita
be a better person lah kan. Jadi contohnya macam saya dah tak minum air manis, saya dah kurangkan minum air yang bergula kan, apa semua macam dekat Starbucks tu kita akan minum. Maksudnya choose the right food lah. Sepanjang hidup ni saya tak suka guna perkataan diet, saya suka guna perkataan kita hidup dengan lebih sihat. Jadi bila kita hidup dengan lebih sihat ni, jadi maksudnya everyday kita dah tahu dah kita akan makan ni, kita bukan sebab nak diet, sebab memang kita rasa benda ni akan, kita tahu benda ni adalah lebih sihat daripada benda yang ni. Contohnya kita pergi kedai kopi, daripada kita order frappuccino yang ber1000 kalori tu, kita order dah americano ataupun latte yang just 9 to 30 calories je. Kan beza beberapa ratus calories kat situ kan. Jadi you have to choose the right food all over the years, and kita kena diet ni, kita kena pilih apa yang sesuai dengan kita. Contohnya awak ni memang jenis yang suka makan sayur, jadi bolehlah diet yang lebih-lebihkan sayur. Kalau tak suka makan sayur, mungkin lebih-lebihkan protein. Dia macam tu. Kalau macam saya memang jenis yang dah terbiasa untuk tidak makan nasi putih tu, dah biasa, memang dah normal dah kan. Jadi saya memang suka lebih makan lauk-lauk, dan saya ni, kiranya saya ni dah bukan macam orang Malaysia lah konon. Sebab dah nasi ni dah bukan jadi makanan rutin. And then air manis buang. Dan kalau saya pergi kedai makan pun, saya takkan order air teh ais limau ke apa semua, tak ada. Saya akan order teh ais limau, tapi teh ais limau kosong, kopi O ais kosong, semua kosong. So saya avoid sugar at many chance as possible lah. Dekat mana saya ada peluang, saya akan avoid saya punya sugar tu. Sebab apa? Sebab saya ni suka makan pastry, saya suka makan kek. Jadi saya kena kontrol. Saya tahu bila saya suka makan kek, takkan kita makan kek, lepas tu kita nak makan pula minum air manis-manis kan. Jadi dia akan jadi lebih-lebih kat situ. Dan saya kontrol. Tak ada masalah, saya memang tak ada masalah. Jadi you have to push a bit lah yourself tu untuk keluar daripada kancah pemakanan yang tidak sihat ni. Jadi kena try untuk kurangkan makanan berminyak, kurangkan gula. Sebenarnya benda yang sama. Kalau saya sebut benda ni pun, semua orang tahu benda ni apa benda, konsep dia tau. Macam mana cara-cara dia. Cuma dia nak ke tak nak je. So nasihat saya adalah kepada semua, just start somewhere, start something. Start dengan satu benda yang kita rasa kita boleh kurangkan. Contohnya sama je macam orang nak berhenti merokok tu tak. So nak berhenti merokok ni, berhenti terus. Saya ni dulu beberapa tahun lepas pun rokok juga, tapi saya jenis yang berhenti terus. Saya ni jenis bila saya nak berhenti, saya berhenti terus. Saya buat sungguh-sungguh lah. Dia macam tu konsep dia. Kita buat betul-betul lah sungguh-sungguh. Betul, kena buat sesungguh, dan apa orang kata memang benda-benda ni nak tak nak you guys decide sendiri kan, betul Izzat Zain, sebab apa yang Izzat share, pemakanan is important untuk everyone, so you guys kena check whatever calories take ataupun sugar intake yang you guys ambil setiap hari untuk memastikan badan sentiasa, yalah kalau gula terlalu berlebihan pun badan pun akan jadi lemah, bukannya cergas kan, bukannya kita bertenaga banyak pun kan, sebab dan kalau orang kata setiap bulan diabetes pun dapat kan, because of kita ada banyak gula dalam badan. So Izzat, a question for you from our audience. So Izzat Zain, selepas tarawih selalu orang akan pergi bermoreh. Apakah menu yang sesuai untuk diambil waktu moreh ni lah maksudnya. So kerana selepas itu kita akan rehatkan diri atau kita akan tidur. Cuba bagi tips. Maksudnya ialah takutkan ada makanan yang kita ambil, takut kita makin tak boleh tidur ataupun susah tidur. So maybe Izzat boleh ni jawab untuk soalan daripada Amy Atan ni. Thanks by the way Amy Atan atas soalan yang diajukan. Okay, saya ni bukan orang moreh, jadi okay. Sebab kita habis tarawih pukul 9.30, 9.45 kan, jadi balik-balik pukul 10 saya dah tidur. Okay, kalau nak moreh, kalau make sure dalam peti ais tu, kalau kita pergi kedai makan, kalau kita pergi kedai makan tu, janganlah order. Kita dah makan berat bila buka puasa. Jangan bila kita dah pergi moreh tu, pergi mamak, order lagi Maggi goreng lah, apa nasi goreng apa semua kan. So ingat kita puasa ni, kita bukan tak boleh makan besok tau. Kita berpuasa, makan sahur, kita akan buka puasa. Kita bukan akan melaparkan diri sepanjang sebulan ni. Sebab kadang-kadang orang lupa konsep puasa ni, sebab bila lepas waktu buka tu kiranya macam dah boleh makan sebanyak mungkin sebab besok tak boleh makan dah. Jadi takut tak boleh makan kan.
So kena make sure bila more tu kita pergi je makan makan buah-buahan, ataupun kalau nak even nak makan pun pergilah makan toasty ke capati ke, benda-benda yang kurang calories lah. Jangan order benda-benda yang berat sangat. Kalau macam saya akan makan mungkin buah. Saya suka makan buah jambu batu, saya suka makan mango muda yang hijau tu. Itu memang saya punya favorite lah. Dan jangan minum kopi kalau tak boleh tidur, sebab kopi pun kita akan dehydrate, nanti cepat dahaga. Sebab tu saya bulan puasa ni saya sangat-sangat kurang minum kopi. Even saya ni suka kopi, tapi bulan puasa sahur saya tak minum kopi, dan buka puasa pun saya akan, rasanya bulan puasa setakat 7 hari ni baru sekali saya minum kopi. Sebab saya tahu kopi ni dia very dehydrating, so nanti kita akan cepat dahaga. Saya tak suka dahaga. Jadi lapar ni tak apa sebenarnya tau. Kita ni puasa ni dahaga ni yang kita ni kadang-kadang jadi perit sikit, sebab macam penatnya lah tak ada minum air ni kan. So dia jadi gitu. Yes. Jadi kalau morning pilihlah makanan-makanan yang kurang kalori, yang berkhasiat. Jangan minum kopi, nak minum teh. Okay, itu saja Izzat. Okay, alright. Kepada Amy Atan tadi, so harap apa yang dikatakan oleh Izzat tadi sikit sebanyak boleh bagi tips dan juga orang kata untuk anda amalkan lah sepanjang bulan Ramadan, dan tak sahaja bulan Ramadan, di bulan-bulan yang seterusnya pun kita boleh kekal cergas tanpa sebarang alasan kalau boleh. So dengan topik pada hari ni, so kalau ada lagi last question ke daripada audience kita before kita akan wrap up, dan kita minta mock judul sekali lagi untuk orang kata final round lah, soalan final round untuk anda. Nasihat mock kepada kita semua di sini, penonton-penonton sesi Borak Sihat episod yang pertama pada hari ini, agar sentiasa cergas di bulan puasa ni. Boleh silakan Mok untuk at least bagi sikit-sikit nasihat lah untuk apa yang patut kita buat kalau orang ni suka lasak, yang mana aktiviti maksudnya diorang boleh ikut dan tak berapa rasa berat untuk mereka, especially bulan Ramadan. Silakan Mok. Okey, untuk saya, untuk pesanan untuk kawan-kawan yang berada di luar sana tu, kenali diri anda semua dan tahu apa nak buat, dan jangan ikut orang lain apa orang boleh buat dan awak pun nak ikut orang. So kita kena jaga satu lagi, antaranya pemakanan. Pemakanan antaranya macam tadi Izzat Zain beritahu lah, kalori intake tu. Lepas tu dalam masa sama vitamin apa boleh ambil, macam-macam vitamin sekarang yang berada di luar di pasaran kan, tapi kena terpilih, kena pandai pilih vitamin apa. Kalau saya sarankan Usana lah. Usana bagi saya memang terbaik, sebab saya dah makan dekat 3 tahun. So boleh tanya pada saya lah, kalau boleh DM pada saya lah, apa bagus kelebihan dia. Dan dalam masa sama juga, bila buat latihan tu jangan memaksakan diri. Kalau macam saya, macam Izzat Zain cakap pun, bila pergi workout pun, pergi gym pun, angkat weight tu janganlah berat-berat, ikut kemampuan pada diri sendiri. Sebab pada bulan puasa kan, so bila mana-mana aktiviti pun kalau buat pun kena jaga diri, kena pakai orang kata apa, pakaian ataupun kasut yang sesuai. Dan orang cakap apa lagi satu, dalam masa yang sama bila kita kena set lah kita punya goal kita apa. So kalau kita set goal kita apa kita nak buat, insyaAllah semua akan boleh buat berjalan dengan lancar lah. Itu saja pesanan saya. Saya nak cakap lebih pun semua orang dah tahu. Izzat Zain pun akan beritahu benda yang sama juga, lebih kurang saya juga. So saya mengharapkan pada bulan puasa ni semua akan kekal sihat, pandai jaga diri. Dan lagi dalam satu masa juga sekarang ni dengan COVID ni ada, dengan berleluasa sekarang, so pandai-pandailah kena jaga diri sebab masa-masa dah besar. So bila kita nak buat workout tu semua, yang paling penting kena tahu diri sendiri tu. Saya pesanan yang terakhir, kenali diri anda tu sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak semua. Okay, satu lagi Mok, one last question daripada Lee William tu. Badan kita perlukan suplemen tak? Ada cadangan untuk suplemen dari Mok dulu? Kalau ikutkan saya, memang kalau ikutkan suplemen memang kita perlu. Sebab sekarang ni saya boleh cakap seseorang memang kurang suplemen. Memang kurang suplemen. Diorang tak tahu makro dan mikro. Dalam masa sama bila bulan puasa ni memang kita kurang zat, pemakanan kita memang kurang zat sebab kita kurang, dan kita tak tahu yang kita makan cukup zat ke tak. So nak cukupkan zat kena ambil suplemen yang terbaik lah.
suplemen yang bagus, yang maknanya potensi dia punya potensi suplemen tu macam mana. Macam saya sendiri memang lepas sahur saya ambil vitamin. Selepas berbuka pun saya ambil vitamin. Vitamin apa saya ambil? Kalau orang Iskandar atau kawan lain memang dah tahu lah, saya memang ambil Usana lah. Sebab saya memang ambil suplemen tu. Sebab masa SEA Games pun saya gunakan, memang sangat membantu saya. So suplemen lah paling penting juga, sebab kita memang jaga makan. So zat-zat tu perlukan daripada suplemen lah. Itu sahaja. Alright, okay, thank you Mok Judo dan kepada Lee Willim. So yang sudi bersama dengan kita di Borak Sihat episod yang pertama ni. Thanks sekali lagi Mok Judo kerana for your time pada hari ini, dan so semoga saya doakan anda untuk kekal sihat dan terus bertenaga, dan juga untuk orang kata mendidik anak bangsa agar menjadi seorang yang lebih berguna dan berjaya. Dan juga apa yang paling penting di bulan Ramadan, untuk kekal cergas, puasa bukan alasan. Okay, back to Izzat Zain. Alright, for our final round. Okay, so sama juga macam Mok Judo tadi, nasihat yang anda berikan, yang boleh berikan, yang boleh anda kongsikan kepada viewer-viewer kita di luar sana. Silakan Izzat. Okay, macam Mok cakap tadi, sama je konsep cerita dia nanti dengan Mok ni pun. Konsep dia jaga kalori, jaga kesihatan, and buat exercise tu ikut kemampuan diri sendiri. Jangan soalan. Okay, dan jangan melebih lah. Bulan puasa ni jangan risaulah berat turun lagi-lagi, yang kita yang tengah sadar-sadar ni kan, takut badan tu lah apalah kan, yang baru-baru lagi-lagi baru yang start. Selalunya yang sadar-sadar ni dah tahu dah apa dia punya, kita dah faham dah konsep-konsep Ramadan ni, dah biasa lalui Ramadan kan. Ni selalunya yang baru-baru nak start, baru-baru nak diet ni, diorang macam kalau Ramadan nanti aku tak boleh ni, aku kena macam ni. Especially yang macam bila Ramadan lah rasanya boleh nak kuruskan badan sangat lah, nak raya ni lah apa lah. So kontrol, jangan sampai pitam lah apalah nanti kan. Sebab kita ni you have to know your body lah, jaga, jangan be aware apa yang kita buat hari-hari. So bila buka puasa, ingat jangan makan sedulang, makanlah berbatutan sahaja. Jangan makan sangat benda-benda manis, kuih tu jangan makan banyak-banyak sangat. Kontrol. So macam Izzat cakap, macam mana pun pemakanan masih lagi menjadi titik berat. Dan macam Apple Nick tanya ni Izzat dekat kita punya ruangan komen ni. Hi Izzat, I took every morning and I took rice like twice a week. Dia ambil nasi 2 kali seminggu. So mungkin sebab faktor usia yang menyebabkan dia susah turunkan berat badan dia. So macam mana Jad untuk at least bagi komen ataupun nasihat dari segi apa yang disampaikan oleh Apple Nick ni, kalau okay. Boleh. Hi Apple. Berbual dengan Apple, cakap dengan Apple. Okay. Apple. Okay. Hilang. Okay. Teruskan Izzat. Okay. Actually kan, actually it's good you took rice twice a week and you took oats every morning, but you have to tengok kan apa jenis oats yang you makan, okay? So and you have to count your calories every day. So about 39 years old is not that old pun lah sebenarnya. Your metabolism is still okay in 39 years old. Macam saya 35 years old. So it's not a problem, but you have to check apa yang kita makan ni sepanjang kita punya hari tu. Maybe kita makan oats every morning and you took rice twice a week, but what else yang you makan sepanjang minggu tu? Contohnya, you take mi goreng, kuih goreng, mihun goreng, or you take ayam KFC, French fries, McDonald's, fast food, macam tu. So you have to count your calories. You have to know berapa banyak calories that you need every day, and you have to makan according to your calories. Kalau if you want to lose weight, you have to makan in a calories deficit. At least 500 calories yang minimum kurang daripada kita punya daily calories kita tu. Contohlah your daily calories is 2200, you have to eat 1700 calories macam tu. So you have to keep on a journal. Apa minuman yang kita minum? Adakah kita minum Sunquick? Adakah kita minum Ribena? Adakah kita minum benda-benda manis, teh tarik and what's not. There's banyak sangat faktor dalam hidup kita ni yang kita makan hari-hari ni yang menyumbang kepada kesusahan untuk kita lose weight.
dia bukan sebenarnya nasi sahaja yang menyebabkan kita punya loose weight tu kurang. So sebab yang apa yang dikatakan tadi tu, harap-harap Apple ni boleh amalkan lepas ni. Mungkinlah kot faktor usia dan whatsoever, mungkin kena lebih dari segi exercise ke apa ke kan. So thanks sekali lagi kepada Apple Nick dan kepada anda semua penonton-penonton di sesi Borak Borak Sihat episod yang pertama, yang kita bawakan topik kekal cergas, puasa bukan alasan, yang kita bawakan sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada edisi kali ini. Dan pastinya kita orang sangat-sangat menghargai anda semua yang terlibat pada hari ini, especially kita punya panelis. Kita boleh berikan tepukan kepada Izzat Zain dan juga Mok Judo pada hari ini kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk kongsikan cerita, pendapat dan juga pengalaman untuk kekal cergas dan juga kekal sihat, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni lah. Dan so kepada anda semua, kepada viewer-viewer yang dah share tadi, kepada lucky sharer yang akan bertuah, kita akan DM you guys. So nanti just ikut je lah apa yang apa requirement kita perlukan untuk kita hantarkan hadiah kepada anda, hadiah misteri ni. So sekali lagi kita pun berada di penghujung session live kita. So thanks Izzat dan juga Mok Judo pada hari ini, dan Mok Judo pun tengah orang kata sedang bertugas. So selamat bertugas saya ucapkan, dan kepada anda semua selamat berpuasa, kekal cergas, jangan ponteng-ponteng puasa, amalkan gaya hidup yang sihat di bulan-bulan Ramadan ni. Make sure anda exercise kena ikut masa tu kenalah jangan terlalu awal. Kalau boleh 1 jam ataupun setengah jam before kita nak buka tu, bolehlah at least keluarkan peluh untuk kekal cergas. Kena makan makanan yang betul. You have to choose the right portion and also ratio apa yang anda perlu ambil. Sugar intake, carbo intake tu pun memang kena consider ataupun kena ambil berat kalau untuk dapatkan badan yang cergas, otak yang cerdas. Thanks everyone. So sekali lagi saya Nazif, saya nak minta maaf kalau ada sebarang kekurangan sepanjang saya handle Facebook live episod yang pertama bagi Borak Sihat pada hari ini. And sampai kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. So assalamualaikum, wabillahi taufiq wal hidayah, and kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. So thanks Izzat and everyone. Bye bye guys. See you. Bye. Bye bye.